alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua para peserta ahli-ahli pertubuhan poligami harmoni. InsyaAllah, alhamdulillah kita diberi kesempatan peluang untuk bertemu pada malam ini. Saya Hadisah binti Muhammad Hadir, Ketua Biro Dakwah dan Tarbiyah Pertubuhan Poligami Harmoni yang baru dilantik baru-baru ini. InsyaAllah ini adalah program pertama kita untuk program usrah yang telah berjalan, tapi ini adalah program usrah gabungan yang pertama yang kita laksanakan pada tahun ini. Alhamdulillah, Allah memberi kita kesempatan. Moga-moga Allah dan pada malam 10 malam terakhir yang bermula pada malam ini Allah dengan langkah kita untuk mencari ilmu, moga-moga kita mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Allah memberi merahmati kita dalam pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Tanpa membuang masa, kita semua dah penat kan, betul kan, tapi inilah perjuangan di bulan Ramadan. Saya menjemput dengan segala hormat yang persilakan Tuan Abdul Alim Hafiz, Timbalan Presiden kita, untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Boleh Tuan Alim boleh dengar? Saya tak dengar suara Tuan. Tuan tak buka mic. Tuan Alim boleh buka mic. Okey. Silakan. Patut tak dengar. Patut tak dengar. Dengar ya? Clear? Clear. Okey. Sebelum tu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Urus Setia dan semua ahli jawatankuasa Pertubuhan Poligami Harmoni. Semoga Allah memberkati segala usaha kalian. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada Ramadan kali ini. Lagi Tuan Alim kurang jelas. Boleh kuatkan lagi tak suara? Dekatkan dengan mic ke? Kurang jelas Saya pakai mic je. Dengar? Dengar ke? Cuba cakap kuat-kuat sikit. Dengar tak? Sekarang dengar tak? Dengar. Dengar tak? Jelas boleh. Takut ada yang tak dengar. Jadi saya mulakan je lah tazkirah saya pada malam ini. Saya pun bukannya ustaz, jadi saya buat yang ringkas-ringkas sajalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Sesiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahawa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Okey.
Jadi kita semua ni setelah sedia maklum tentang 7 amalan utama yang ada di bulan Ramadan, iaitu yang pertama adalah berpuasa, kan? Seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi saya akan pantaskan sebab saya ada 10 minit saja untuk tazkirah ni. Kedua amalan adalah solat tarawih. Dalam sabda Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa solat malam di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap tahun di bulan Ramadan 1 kali. Kemudian malaikat Jibril mengajari beliau di tahun wafatnya beliau sebanyak 2 kali dan beliau beriktikaf setiap tahun 10 hari akhir Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf 20 hari di tahun beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang mulia ini bermakna di bulan Ramadan terkadang malaikat Jibril membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW dan terkadang beliau yang membaca dan didengarkan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis yang mulia ini juga bermakna di bulan Ramadan lebih dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, dan inilah yang dilakukan ulama-ulama terdahulu. Apabila masuk bulan Ramadan, maka mereka lebih serius dengan Al-Quran. Dan keempat adalah meningkatkan sedekah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Dan Jibril menemui beliau ketika malam Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika itu lebih baik dalam melakukan setiap kebaikan daripada angin yang berhembus. Dan amalan yang kelima adalah banyak berdoa. Dalam 5 ayat yang berpuasa dalam surah Al-Baqarah 183 187 terdapat perintah untuk berdoa, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 186, sebagai bimbingan bagi kita yang banyak berdoa. Allah berfirman yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahawa aku dekat. Aku mengabulkan doa hamba apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan yang keenam adalah iktikaf. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu berkata bahawa Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian isteri-isteri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggalan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dan hikmah iktikaf adalah orang yang beriktikaf menyerahkan dirinya, rohnya, hatinya, jasadnya secara keseluruhannya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala demi mencari redanya, menggapai kebahagiaan di syurganya, terangkat darajat di sisinya, dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Asy-Syamul fil Islam halaman 459. Ketujuh adalah umrah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti melakukan haji bersamaku. Hadis tentang keutamaan umrah ni sangat besar di bulan Ramadan adalah hadis-hadis sahih. Maka sepatutnya bagi seorang mukmin untuk memanfaatkan kesempatan ini apabila ia mampu. Jadi dalam amalan-amalan utama di bulan Ramadan tadi, saya nak sentuh tentang berkaitan dengan doa. Sebab kebanyakan daripada kita rasanya kalau kita kata kalau macam ni beribadat kan, rasa kalau saya nak cerita tentang kelebihan beribadat pada 10 malam yang akhir ni, semua dah biasa dengar. Pergi ceramah dengan ustaz akan cerita Lailatul Qadar kan. Hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah tentang amalan tentang doa tadi. Kebanyakan kita berdoa terlalu orang kata
perlukan lebih kesungguhan. Kerana apa? Kerana doa itu ia satu keperluan yang ada yang pada diri kita untuk kita membangunkan jiwa kita, untuk merawat diri kita. Saya nak kongsikan dalam kitab Adab Dakwah kan, berkaitan tentang doa. Doa ini seperti dalam kitab ni menyatakan tentang ia mampu menolak bala yang datang. Seandainya ada bala yang datang, maka doa ini mampu menolak bala tersebut daripada turun kepada kita. Okey. Saya sebutkan waktu-waktu termakbulnya doa. Dan dalam bulan Ramadan, malah waktu amalan kita ni bukan sahaja bulan Ramadan saja kita nak menjadi orang soleh. Tapi kalau boleh kita nak sentiasa jadi orang soleh. Sebab waktu mustajab doa itu ada di setiap hari di sepertiga malam. Dan lebih banyak berkatnya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Ramadan, lagi-lagi pada 10 malam terakhir. Okey. Jadi apakah waktu-waktu terkabul doa itu? Pertama, sepertiga malam terakhir, saat azan, antara azan dan iqamah, setelah melaksanakan solat wajib, saat imam naik ke mimbar, saat terakhir setelah waktu asar, dan banyak lagi. Ada yang kata ketika waktu hujan kan. Jadi dalam kitab dakwah ni dia gariskan beberapa. Jadi saya tak sempat nak kata okey, saya kongsikan. Doa ni laksana senjata. Okey, saya tutup. Saya baca dulu lah. Saya baca. Doa laksana senjata, doa dan ta'awuz, memohon perlindungan dari sesuatu, memiliki kedudukan seperti layaknya senjata. Kehebatan suatu senjata sangat bergantung kepada pemakaiannya, bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacat, lengan penggunaannya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Namun jika salah satu dari tiga segi itu hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tadi pada dasarnya memang tidak layak, atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabul doa tersebut, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Jadi ada orang berdoa ketika dia ditimpa kesusahan. Ada orang berdoa ketika dia diuji dengan kesakitan, dengan sakit, dengan ujian. Jadi adakah selepas dia berdoa itu, dia terawat hati dia? Jadi macam mana nak berdoa tu? Kalau macam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dia pernah nyatakan, kalau orang nak berdoa ni, tirulah seperti kanak-kanak. Sepertilah anak-anak. Anak-anak ni kalau dia minta dekat kita, ayah, walid kan? Dia minta sesuatu, nak kereta. Dia akan minta tanpa dia jemu. Jadi dia akan minta dengan bersungguh-sungguh sampai kita pun, okeylah, kita akan bagi. Jadi kita jangan jemu dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan berdoalah seperti seorang pengemis yang memohon kepada rajanya, yang meminta dengan bersungguh-sungguh. Ada yang berkata, dia tanya kepada saya dah doa banyak tapi tak termakbul doa saya. Jadi kenapa tak termakbul? Adakah nak kena berhenti berdoa? Jadi sebenarnya doa ni teruskan berdoa. Ada orang berdoa sebelum dia kahwin, dia doa, ya Allah Tuhanku, kau kurniakanlah kepadaku seorang bidadari yang menjadi penyejuk mataku, yang akan menyenangkan hidupku. Dia doa semua, tapi bila kahwin, Allah kurniakan dia seorang isteri yang tajam matanya, seorang isteri yang biasa-biasa, tak seperti apa yang didoakan. Tapi adakah dia akan berhenti berdoa? Tidak, dia kena teruskan berhenti berdoa. Kenapa? Sedangkan Nabi Ibrahim itu sendiri, Nabi Ibrahim dimakbulkan doa itu 4,000 tahun selepas itu, iaitu akhirnya Nabi Muhammad daripada anaknya Ismail, keturunan, pada 4,000 tahun selepas kewafatan Nabi Ibrahim. Doa itu dimakbulkan. Jadi adakah kita ni nak berdoa? Jadi doa itu dia akan melampaui masa dan zaman. Jadi janganlah kecewa berdoa. Ada yang doa itu akan dimakbulkan ketika kita hidup, ada yang akan dimakbulkan mungkin ketika kita di syurga nanti, atau kita tidak tahu. Itu doa. Jadi janganlah berputus tentang berdoa. Janganlah putus asa tentang berdoa. Kadang-kadang apa yang Allah bagi itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Jadi sentiasalah
berdoa di sepertiga malam, jadikan di amalan, dan bulan Ramadan ini jadi satu madrasah kepada kita untuk kita lebihkan ibadat kepada Allah Ta'ala kerana keberkatan waktu tersebut, keberkatan bulan Ramadan tersebut, dan keberkatan Lailatul Qadar yang kita cari dalam 10 malam terakhir. Rasanya dah sampai masa 10:11. Ada tambah lagi ke macam mana? Saya nak sambung. Saya cuma nak kita pasal doa. Ada pertanyaan ke macam mana? Okey. Pertanyaan saya nak sambung sikit. Dengar tak? Okey, saya nak tanya tentang dalam kehidupan kita ni. Okey, sebab saya dah dalam bidang ruqyah. Dalam kehidupan kita, pembangunan jiwa kita, kita ada dua musuh yang jelas dan nyata. Pertama adalah syaitan yang Allah telah nyatakan. Yang kedua adalah an-nafs, maknanya nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi yang pertama tu syaitan, dengan jelas kita kena, untuk kita melawan musuh kita ni, kita kena tahu ciri-ciri dia. Okey. Yang kedua adalah nafsu kita. Okey. Jadi yang pertama, sebelum nak melawan yang kedua ni, kita kena mengalahkan yang pertama. Kalau tidak, yang kedua ni dia akan jadi gundah gulana. Jadi caranya adalah amat mudah dengan kita melakukan sunnah. Pertama kali adalah sunnah kita bangun tidur. Kan? Ada hadis yang mengatakan tentang manusia ini apabila dia tidur, kan, dia bangun daripada tidurnya, maka syaitan akan mengikat dirinya dengan 3 ikatan. Dan macam mana ikatan itu kita nak lepas? Maknanya hari-hari syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Sampai kadang-kadang ada pasangan suami isteri, dia bergaduh, panas baran, kan? Sebab syaitan telah ikat dia, macam mana nak putuskan? Ada 3 cara. Ada 3 poin. Pertama, apabila bangun, sebutlah nama Allah Ta'ala. Bangun, sebut nama Allah. Kita biasakan 3 amalan ni. Bangun, sebut nama Allah. Lepas bangun, sebut nama Allah, akan terputuslah 1 ikatan. Selepas itu, kita bangunlah, kita ambil uduk. Bila kita ambil uduk, akan terputuslah ikatan kedua. Selepas itu, kita bangun dan solatlah 2 rakaat, maka akan terputuslah 3 ikatan tersebut. Jadi kalau ada orang yang kata dia ada masalah ni, ada gangguan ke, ada tekanan ke, kan. Jadi bangun, sebutlah nama Allah Ta'ala. Lepas tu yang saya nyatakan tadi lah, sebut nama Allah Ta'ala, lepas tu ambil wuduk dan solat 2 rakaat. Itu akan memutuskan 3 ikatan. Lepas tu ketika kamu sangat sibuk, tak sempat nak berdoa, sedangkan kamu ada permohonan yang banyak daripada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana? Sebab ada orang yang dia terlampau sibuk kehidupannya. Dengan dia mengajar, lepas tu dia ada kerja part time, lepas tu malam pun dengan hal keluarga, sampai tak ada masa, kan. Jadi, tapi dia ada permintaan doa yang banyak. Jadi Allah bagi satu kaedah yang mudah. Allah suruh kita istighfar. Bila kita istighfar, kan, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, menyatakan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini, maka apabila Allah melihat kita, maka akan jatuh kasihlah Allah kepada kita. Jadi perbanyakkanlah istighfar. Sedangkan Nabi pun dia buat 1 hari 1 kali, kan. Jadi kurang-kurang kita melazimi istighfar tersebut. Kadang-kadang ada orang yang hati dia keras, nak sebut istighfar dia susah. Jadi dia dah lama tak istighfar. Dia selalu berdoa, tapi dia merasa doa dia tidak dimakbulkan. Lagi ada apa pertanyaan lagi? Okay. Jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya ataupun letak kat ruang chat. Nanti kita kalau dah sesi untuk tazkirah dah habis, setamat kita akan sambung ke sesi perkongsian Tuan, perkongsian forum kita lah, insyaAllah lepas ni. Okey, forum selepas dah nak mula dah. Nak mula sekarang ke macam mana? Kalau Tuan Alim nak selesaikan sedikit lagi penutup, kita akan teruskan dengan forum atau share. Saya dah selesai je. Kalau nak sambung, saya bercelupih je lah. Okay, tak apa. Kalau macam tu kita teruskan dulu dengan kita punya tu. Nanti kalau ada apa-apa soalan di sepanjang tu, kita boleh sama-sama bersoal jawab di sepanjang program ni, insya-Allah. Boleh Tuan? Okay. Boleh, tak ada masalah.
Okey. Okey. Jadi sampai di situ saja sekiranya saya segala silap saya minta ampun maaf. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah. Okey, barakallahu fiik. Terima kasih kepada Tuan Abdul Alim Hafiz. Alhamdulillah perkongsian yang sangat baik. Sesungguhnya ad-din nasihah, din itu nasihat menasihati. Kita mengingati walaupun kadang-kadang itulah perkara simple lah, kita sentiasa dah tahu kita dah tua, umur 40, 41, 40, 43 kita dah tua, kita pun dah ada anak. Kadang-kadang kita rasa itu benda-benda biasa, tetapi itulah agama. Dia datang dengan memberi kita peringatan, datang dengan supaya kita sentiasa diperingatkan agar iman kita itu yang mana lemah boleh ditingkatkan, yang mana dah kuat makin meningkat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya dengan segala hormatnya untuk meneruskan majlis, saya menjemput Tuan Musa untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hanisa selaku Ketua Biro untuk forum ni. So malam ni kita santai-santai untuk tajuk forum kita Masam Manis Keluarga Poligami dalam menyambut Ramadan dan Aidilfitri. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Musa bin Muhammad Amin. Saya sebagai seorang arkitek di Universiti Malaya dan saya memegang jawatan Naib Presiden penerangan, Naib Presiden penerangan lah. Sebelum ni saya setiausaha, so dah ke jawatan jadi Naib Presiden pula. Sebelum tu saya perkenalkan dua panel kita, iaitu panel pertama untuk forum malam ni, iaitu Tuan Syahril Abdul Rahman, mantan yang di-Pertua Dewan dan juga timbalan Naib Presiden Harmoni. Beliau juga sebagai pensyarah IPG, Kampus Ilmu Khas di Ceras, dan beliau mempunyai dua orang isteri. Telah hadir di dalam talian kita. So panel kedua iaitu Puan Nurul Akmam Aini Sahlan, iaitu Setia Usaha Agung 2001 dengan 2002 lah, yang terbaru lah, dia memegang jawatan Setia Usaha Agung Harmoni. Dan beliau juga sebagai pegawai teknologi maklumat di PPUM dan beliau selaku isteri kedua. Jadi malam ni kita akan buat 5 round lah. Yang round kelima tu kita ada soal jawab dengan penonton yang melihat ni. Kalau ada soal jawab boleh tulis di komen atau terus boleh cakap sendirilah. Jadi kita ada soalan kepada kita mula dulu soalan forum malam ni dengan Tuan Jebat lah. Tuan Jebat boleh testing suara dulu. Kita nak tengok sebab Tuan Jebat pakai telefon. Ya, Tuan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Tuan. Alhamdulillah. Okey. Tuan, kita malam ni nak sembang-sembang santai, so kita berkongsi ilmu. Tadi kita dah ada tazkirah. Alhamdulillah berkat daripada tazkirah tu malaikat turun mendoakan kita. So malam ni kita channel pula kepada mengenai poligami. Saya nak tanya Tuan Jebat lah. Memandangkan kita punya tajuk pun Masam Manis Keluarga Poligami dalam menyambut Ramadan dan Aidilfitri, patut kena tambah COVID-19 kat ujung dia tu. So orang akan faham, ni dalam konteks yang normal barulah. Soalan pertama saya kepada Tuan Jebat lah. Boleh Tuan kongsi bagaimana Tuan menyambut Ramadan dalam konteks poligami? Contohnya penggiliran berbuka puasa dan sebagainya lah. So saya serahkan kepada Tuan Jebat. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Musa. Yang saya hormati Tuan Presiden yang juga ada dalam ni, juga sahabat-sahabat saya dalam Jawatankuasa Harmoni, dan juga tuan-tuan dan puan-puan semualah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa malam ni, walaupun saya terpaksa beronline dalam kereta sebab di rumah saya talian internetnya agak terputus-putus. Jadi saya aktif dalam kereta lah.
Jadi suasana dia dalam kereta lah. Okey, minta maaf kalau ada yang terkurang. Okey, alhamdulillah untuk pengetahuan saya dah pun lebih kurang menghampiri 20 tahun lah berpoligami, di mana telah genap 19 tahun dan akan cukup 20 tahun insya-Allah pada tahun hadapan. Okey, yang saya amalkanlah kalau dalam konteks Ramadan, macam mana penggiliran berbuka puasa, saya ikut penggiliran biasalah, penggiliran bermalam seperti biasa yang saya amalkan, di mana dahulunya sebelum tahun 2015 kedua-dua isteri saya tinggal berdekatan dalam negeri yang sama di Selangor. Jadi saya tak ada masalah untuk melakukan penggiliran dan saya gilirkan contohnya macam kalau malam ni di rumah isteri pertama, esok pergi kerja, balik rumah isteri kedua. Esok pergi kerja pula, balik ke rumah isteri pertama balik. Jadi saya gilir sehari-sehari. Sehari sana, sehari sini. Pergi kerja di sini, esok balik sana. Pergi kerja di sana, esok balik sini. Kurang itulah. Jadi dengan cara tu, saya bersama anak-anak saya dan isteri saya setiap hari. Khususnya anak saya. Contohnya macam kalau anak isteri pertama, pagi ni dia tengok saya, nak pergi kerja semua, kita bersiap-siap pergi kerja. So, dia akan jumpa saya balik malam esoknya. Kan? Jadi gitulah yang saya buat. Ada orang buat 2 hari, 3 hari sekali kan. Bergantung pada kesesuaian lah. Dia tak ada restriction ataupun dia tak ada peraturan mesti 2 hari sekali ke, 3 hari sekali ke kan. Okey. Dan untuk berbuka puasa tu kita ikutlah malam penggiliran tu. Cumanya sekarang ni isteri saya seorang dah berpindah ke negeri Pahang, agak jauh kan, di Kuala Lipis Pahang. Jadi kalau nak gilir setiap hari tu agak sukar sebab saya bekerja di Lembah Kelang, saya bekerja di Kuala Lumpur. Jadi kalau dalam keadaan biasa saya akan pulang ke Kuala Lipis lebih kurang macam seminggu sekali lah. Jadi berbuka puasa pun hanya di hujung minggu je lah. Mengikut kesesuaian. Tak dapat nak samakan bilangan hari itulah. Tapi kedua-dua isterinya fahamlah sebab ini tuntutan tugas kan. Cuma bila tiba suasana yang kita semua tidak menjangka yang bermula pada tahun lepas di mana negara kita dilanda coronavirus dan dikuatkuasakan PKP, jadi pergerakan agak terbatas. Di mana saya sekarang ni boleh je bergerak berulang-alik ke negeri Pahang dengan syarat mendapat permit polis lah. Okay? Untuk pengetahuan semua, pasangan yang duduk berjauhan memang tidak ada masalah untuk berulang merentas negeri dengan syarat kemukakan semua dokumen yang diperlukan dan buat permohonan di balai polis berdekatan. Cuma saya ni sukar sikit untuk pulang ke negeri Pahang hanya disebabkan oleh suasana ataupun keadaan pandemik kita yang sekarang ni belum lagi menampakkan penurunan ataupun belum menampakkan langkah ke arah positif lagi. Jadi kita di Selangor dan KL ni kebanyakannya boleh dikatakan zon merah lah, zon berbahaya. Ataupun Selangor ni merupakan negeri yang angkanya boleh dikatakan hampir setiap hari mencapai angka yang tertinggi. Jadi di situ saya cuba hadkan untuk kerap berulang alik ke Kuala Lipis kerana takut nanti timbul isu lah. Sebab sebelum ni pun sudah ada isu jangkitan virus ni dibawa oleh orang daripada Selangor dan Kuala Lumpur ke Kuala Lipis. Jadi di situ saya terpaksa hadkan sikit lah. So isteri di sana pun tak ada masalah sebab dia pun faham keadaan ini. Jadi untuk puasa tahun ini
saya belum ada kesempatan lagi berbuka puasa bersama dengan isteri yang kedua di Kuala Lumpur, Pahang. Cuma semuanya di sinilah. Jadi insyaAllah dalam masa sebelum Hari Raya ni, mungkin saya akan balik ke sana dan kemungkinan besar saya akan menyambut Hari Raya di sana dulu. Dan kemudian di Kuala Lumpur lah. Itu disebabkan pandemik, masalah pandemik kita lah. Selain daripada tu, saya rasa tak ada masalah untuk kita berulang alik lah. Dan yang okey, saya rasa setakat tu dulu untuk soalan Tuan Musa. Saya serahkan kembali kepada Tuan Musa. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Jebat. Okay. Mungkin orang tak tahu saya panggil Abang Jebat tu nama pena Tuan Syaril So kita dalam pertubuhan kita dah biasa panggil Abang Jebat tu lebih mesra. So kalau tuan-tuan yang melihat ni tiba-tiba saya panggil Abang Jebat, siapa pula Abang Jebat ni? Itu adalah nama pena untuk Tuan Syaril lah. Okey, so macam itulah keadaan kalau siapa yang nak tahu hidup berpoligami ni macam itulah penggiliran dia. So benda-benda tu teknikal yang even JAKIM pun tak ada keluarkan silibus untuk penggiliran ni. So kita lah yang kena belajar macam mana penggiliran semestri, bermalam, lepas tu dari segi penggiliran untuk buka puasa, untuk hari raya, agar semua masing-masing isteri mempunyai hak-hak mereka. Dapat hak-hak. Benda tu kena berbincang lah, berbincang bersama. So tahun ni mungkin tahun saya, tahun depan tahun isteri yang kedua, atau tahun seterusnya tahun isteri pertama. So kita bagi sama rata. So menyebabkan tahun ni COVID-19, so kita dah dapat arahan tak boleh rentas negeri. So pada mereka yang berdekatan tu bolehlah beraya. So slipper tu simpan lah. Okey, kita akan teruskan dengan soalan pertama untuk Puan Nurul Akmam Aini Sahlan. Okey, Puan boleh masuk tak? Saya nak dengar suara. Boleh. Ini saya nak buka suara saja. Orang-orang dengar juga ni. Macam mana? Malu. Okey Puan, suara saya jelas Jelas. Okey, alhamdulillah. So soalan pertama lah untuk malam ni yang boleh Puan berkongsi kita boleh maklum Puan dengan suami jarak jauh kan jujur dengan so boleh sebab orang tak tahu mungkin banyak yang harmoni tak ada masalah, tak ada cabaran, tak ada problem, harmoni, dia rasa gembira, dia rasa kan. So mungkin Puan boleh berkongsi sikit cabaran yang pernah Puan lalui dalam bulan Ramadan, dalam keluarga berperjalanan. Macam mana Puan harmoni cabaran? Tak satu dua Puan je lah. Okay. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akmam Aini, biasa panggil Akmam lah. Okay, saya baru 2 tahun lebih berpoligami dan saya isteri kedua dan saya macam cabaran sebab saya memang dah daripada start mula perkahwinan sampai sekarang memang PJJ. Maksudnya suami ulang alik daripada saya duduk Shah Alam, suami duduk dekat Kulai dengan isteri pertama lah. Jadi macam saya tak ada masalah pun kalau jauh ni tak ada masalah. Suami memang balik lah. Dia ada masa-masa dia akan balik dalam, kalau dulu masa sebelum PKP, dia akan balik seminggu sekali dia akan balik. Jadi ada hujung minggu dia akan dengan saya. Kalau hari biasa dia akan bekerja, masa tu suami kerja kat Singapore. Jadi dia Isnin sampai Jumaat dia kerja, dan Sabtu dia balik, Ahad balik semula dekat Kulai lah. Jadi benda tu dah jadi kebiasaan bagi saya, bagi anak-anak, jadi saya tak ada masalah. Tapi bila start PKP, dia cabaran dia lama sikit lah, nak dapat giliran tu lama sikit. Masa PKP yang mula-mula tu lagi macam rasa macam ya Allah lamanya tak balik. Memang lama. Rasanya paling lama suami tak balik sebulan lebih tak silap. Sebulan lebih.
Sebab masa tu memang tak boleh rentas. Apa-apa alasan pun tak ada. Masa tu belum buka lagi yang untuk pasangan yang PJJ. Nak rentas susah. Ni lah kita pun mula-mula takut lah kan, masa mula-mula ada wabak tu memang semua orang takut. Jadi macam Selangor pula kawasan merah je. Saya duduk Shah Alam lagilah kan, tak boleh nak buat apa. Lepas tu masa puasa tu lah macam rasa bila lah nak balik, suami nak balik. Tapi saya macam positif lah, saya macam suami hari-hari call. Memang tak ada, kalau nak call tak ada masalah. Saya tak ada masalah nak call suami, nak video call semua, okey lah. Boleh lah cakap dengan suami kan. Jadi macam nak menunggu hari tu memang rasa macam susah nak kata lah. Kita macam jauh kan. Lepas tu dengan pandemik lagi, kita dengan PKP lagi, saya kerja work at home lagi dengan anak-anak lagi. Macam banyak cabaran jugalah masa tu. Masa puasa tu, alhamdulillah masa tu kerajaan buka untuk yang rentas negeri bagi pasangan PJJ. Jadi tahun lepas memang suami dapat balik lah dalam 5 hari masa tu, masa puasa. Jadi saya macam syukur sangat lah walaupun 5 hari daripada start PKP 18 hari bulan tu sampai saya tak ingat raya tu masa bila. Lepas tu dapat balik sekejap tu saya pun dah rasa syukur lah. Lepas tu nak raya pun memang masa tu tak boleh raya kan, masih tak boleh rentas negeri lagi. Jadi saya dah terbiasa macam biasakan diri lah, sebenarnya biasakan diri untuk adapt benda ni. Maksudnya benda ni kita tak boleh macam nak jadi macam mengada-ngada sangat lah. Benda tak boleh. Jadi kita patuh je lah. Tak boleh kita kata kalau ada rezeki suami nak balik, balik. Saya fikir macam tu je. Rezeki suami nak balik, okey, alhamdulillah balik. Madu dengan anak sebab kakak Madu ni dia tak ada family dekat sini. Jadi dia maksudnya kalau saya kata balik lah juga sebab saya jauh kan. Patutnya suami balik sini sebab dia dah biasa duduk sana kan. Tapi saya macam tak boleh. Kakak Madu ada anak-anak kat sana, nak raya dengan siapa? Saya fikir macam tu je. So saya kata tak apa, saya boleh raya sini dengan kakak. So saya okey je lah. Maksudnya itulah cabaran memang yang paling besar sekali masa ni. Tahun ni macam boleh rentas negeri lagi. Lepas tu hari ni suami balik. Tapi last 2 minggu sekali lah sekarang ni. 2 minggu sekali suami akan balik dalam, kalau balik sini dalam 2, 3, 4 hari macam tu lah. Lepas tu suami akan balik semula dekat Kulai lah. Macam tu. Tu je. Allah, mulianya hati Tuhan, hari raya InsyaAllah, mana nak dapat hebat. Kan, saya dengar pun ya Allah, apa yang Puan fikir dulu tu, fikir pasal nasib madu kat sana kan. Setengah orang tak fikir, aku nak hak aku, tak kisah balik tak balik aku nak juga aku. Setengah orang nak macam tu. Tapi Puan berfikir masalah dorang anak-anak kan yang madu kat sana, anak-anak ya Allah. Semoga Allah memberi keberkatan dan ketenangan yang berpanjangan kepada hati Puan, insyaAllah. Okey. So kita masuk sekarang iaitu soalan yang agak mencabar sikit kepada Tuan Jebat lah, kawan Jebat kita. Okey, so kita sekarang dengan zaman yang normal baru, dengan keadaan yang COVID-19, vaksin dan sebagainya lah, dan macam-macam lah, dengan hukum haram pentas negeri apa semua dah keluar. So jadi pada kita yang golongan berpoligami ni yang mementingkan tanggungjawab dalam keluarga, yang mementingkan memikir nasib anak-anak isteri kita. So saya nak tanya Abang Jebat lah secara sejujurnya, macam mana Abang Jebat menyahut cabaran yang
Ramadan dalam keadaan kita dalam COVID-19 ni. So pasti saya percaya cabaran yang kita lalui, yang Tuan Jebal dan semua yang lalui, kita dalam COVID-19 ni memang agak terduduk juga, sentuh bab ekonomi, sentuh bab untuk nak menziarah keluarga. So semuanya terkesan. Kita beremosi dalam keadaan sekarang ni. So boleh Tuan Jebal kongsikan cabaran-cabaran dan macam mana Tuan Jebal atasi semua tu. Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Musa kepada soalan yang kedua tadi ni, cabaran bagaimana kita menghadapi cabaran dalam Ramadan yang diraikan dalam suasana COVID-19 ni lah, suasana PKP ni lah. Okey, antara cabaran yang saya sendiri hadapi ialah itulah macam tadi, kesukaran untuk pulang ke rumah isteri yang kedua disebabkan pandemik ni. Bukan masalah tak boleh merentas, saya boleh merentas. Cumanya kadang-kadang memang bila dah lama sangat kita rasa rindu kat family di sana, teringat anak-anak kan kat sekolah semua ke. Lepas tu bila kita nak balik berbincang dengan isteri, okey tak kalau abang balik sana? Jadi dia tengok keadaan di sana, dia rasa tak payah balik lagi kan, sebab mungkin masa tu ada kes yang baru masuk di sana, ada sekali tu yang memang ada kes baru masuk lah. Jadi dia nasihatkan saya nanti dulu sebab isu tengah panas kan, isu pandemik ni, jika ada orang yang datang daripada Kuala Lumpur, dia akan jadi isu lah. Mana isteri saya pun pernah bercerita, ada staff dia yang tanya, suami balik tak? Bila dia kata tak tu, dia orang rasa lega sikit lah. Kalau balik tu risaulah juga kan. Bukan kita membawa penyakit, tak. Tapi kita pun tak tahu, benda tak nampak kan. Benda tak nampak, itu antara cabaran yang besar lah. Di mana tak dapat nak menyambut Ramadan sama-sama dengan anak isteri di sana. Tapi dari satu segi, saya lihat suasana pandemik yang membawa kepada perintah PKP ni memang membawa ada hikmah lah, ada hikmah. Saya banyak bersama dengan isteri pertama di Kuala Lumpur ni, jadi jarang balik ke sana, dan saya dengar ramai pasangan suami isteri, sama ada yang poligami ataupun yang monogami, bila dah suami isteri ni bekerja work from home, dua-dua ada kat rumah, pagi tengok muka aku engkau, sampai ke malam duk tengok muka ni je, tak boleh pergi benda kan. Jadi kita dengar banyak yang berlaku perselisihan faham, panas, jadi panas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bagi saya pula isu PKP ni alhamdulillah merapatkan kami. Kan, sebab saya ada lebih banyak masa di rumah. Bila saya work from home tu, kita ada banyak masa di rumah. Cumanya suami dengan isteri tu perlu bijak lah untuk bagaimana kita nak tangani. Kadang-kadang suami bekerja, dia pun pressure kan. Isteri pun bekerja, kalau tak bekerja pun di rumah pun dia pun ada tekanan di sini. Jadi kita kena bijak lah. Jangan ambil perkara-perkara yang kecil-kecil ni sebagai terlalu serius. Marah tu kurang-kurangkan sikit, sebab kita hari-hari nak tengok dia kan. Dulu seminggu sekali tengok dia, sekarang ni sebulan tengok muka dia kan. Dia pun tengok muka kita sebulan. Jadi kena kena banyak bersabar lah. Banyak bersabar, tangani segala masalah secara bersabar banyak-banyak kan, secara bergurau, jangan ambil serius sangat. Okay. Kemudian antara yang lainnya, tuntutan tugas lah, perubahan iklim bertugas. Sebab dulu kita bertugas setiap hari pergi berjabat kan, hari-hari pergi berjabat, petang balik, pagi keluar, petang balik. Sekarang ni ada hari kita kat rumah, ada hari kita kat berjabat. Jadi benda tu bila bekerja kat rumah, banyak perkara yang kita tak dapat nak buat sebab ada benda yang memang kita tak boleh bawa balik ke rumah kan.
Jadi perkara-perkara macam ni yang dulunya kita buat, contohnya macam saya mengajar, saya mengajar student, selalunya kita berjumpa face to face kan. And then bila kita terpaksa buat online, akan ada banyak masalah lain lah. Jadi terpaksa dibuat tambahan, kerja-kerja tambahan. Jadi bila dapat jumpa secara face to face, kita terpaksa ganti balik kelas dulu dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang akan memakan masa saya lebih sikit daripada masa bekerja biasa. Jadi kadang-kadang lewat balik rumah ke apa tu, alhamdulillah lah isteri pun faham benda ni. Dan seterusnya tak ada masalah apa-apa lah. Cumanya alhamdulillah saya dapat dua-dua isteri ni yang memahami lah. Jadi itu saja setakat pengusian untuk tajuk kedua ni, Tuan Musa. Terima kasih. Okey, sama-sama Tuan Jebat. Okey, so saya faham sebab apa yang Tuan Jebat lalui itu saya dah rasa dah. Waktu mana saya balik ke Pulau Pinang, kita stuck kat sana, tak boleh balik ke KL. Sudah. Time tu dekat 2-3 bulan lah. So sampai puasa kat sana, daripada bulan 3 sampai puasa lah. So kita stuck. So keadaan tu memang keadaan yang kita tak pernah lalui. So memang nak buat pembahagian masa penggiliran pun memang payah time tu. So saya faham lah apa, memang bukan kita je, banyak lagi yang akan rasai benda yang sama. So kita tak tahu akan ada PKP yang ketiga atau tidak ni. Kalau ada, diumumkan juga PKP ketiga, so kita dah ada pengalaman, so bersiap sedialah. So jadi so kita dah faham cabaran-cabaran dalam poligami dan keadaan COVID-19 ni. So kita ubah sikit soalannya agak cool sikit. So kepada Puan Akmam, okey, kita faham yang Puan Akmam PJJ jarak jauh. So kita nakkan setiap pasangan poligami ni kita pasti ada perasaan cemburu, pasti ada terasa hati, pasti ada jiwa tak sedap lah. Sebab apa, tengok sana macam mesra sikit, kat sini tak mesra, macam tu lah. Fikiran tu berpindah-pindah sebab dibisikkan syaitan dan sebagainya. So tapi kita dapat jaga hubungan tu, dapat jaga hubungan poligami tu, sentiasa dapat harmoni walaupun kita berlawan dengan perasaan. So mungkin Puan Akmal boleh berkongsi sedikit tips macam mana Puan Akmal menjaga perhubungan dalam poligami. So dalam keadaan berjarak jauh dengan suami ni, macam mana Puan Akmal menjaga perasaan Puan Abang dan dalam masa yang sama menjaga perasaan Kak Madu. Engkau apa Facebook ke? Okay, saya ni malu sebenarnya nak kongsi tips sebab saya baru je 2 tahun berpoligami. Saya tak ada pengalaman sangat pun. Lepas tu sebab lagi pun kelebihan saya kat sini dalam poligami ni, saya PJJ. Jadi saya jarang berjumpa dengan suami dan jarang berjumpa dengan kakak madu. Kalau berjumpa pun sebelum ni hari cuti, raya, sama ada saya balik ke Kulai ataupun suami datang sini dengan kakak madu. Macam itulah. Lepas tu kebanyakannya macam mana saya menjaga perasaan. Sebenarnya saya tolak tepi benda yang macam overthinking. Maksudnya saya malah nak fikir apalah suami buat kat sana dengan kakak madu. Memang saya takkan fikir. Sebab saya rasa macam buat apa kena fikir. Benda-benda macam tu alah. Dia akan menimbulkan emosi yang negatif tau. Dia akan macam nanti adalah setan mencucuk. Dia memang setan, dia memang suka mencucuk ni. Buat-buat nak melaga-lagakan ni memang suka. So saya memang akan buang perasaan overthinking tu. Kalau misalnya ada pun memang ada. Tipulah cakap tak ada. Tapi saya akan tarik nafas dalam-dalam, saya akan istighfar macam saya cakap macam ni, astagfirullahalazim, kenapa fikir macam ni. Maksudnya saya akan lock terus, saya akan kunci, saya kata saya tak nak fikir benda-benda macam ni. Benda-benda macam itulah. Sebab tu saya maksudnya tak selfish bab tu lah. Bab perasaan memang saya tak ada nak
overthinking, fikir bukan-bukan kat sana apa, sebab saya tahu kat sana suami saya dengan kakak madu saya. So apa yang nak fikir benda lain kan? Itu je. Lepas tu apa ni? Sekejap. Yang keduanya, saya akan, maksudnya biasanya kalau misalnya, yelah kongsi dengan satu suami kan. Jadi macam saya akan, maksudnya biasanya ada orang akan rasa macam tamak, kenapa dia dapat lebih, saya dapat kurang. Maksudnya sebelum tu, sebelum saya kahwin dengan suami pun saya dah cakap, saya akan dapat macam ni. Maksudnya saya faham yang saya ni poligami, PJJ, suami jauh, dan saya tak akan maksudnya bukan minta yang lebih lah, walaupun orang kata engkau kan isteri dia juga macam tu lah, ramai lah macam tu, cakap macam tu. Tapi saya macam saya akan cakap dengan diri saya sendiri, tak payah nak tamak. Lepas tu saya tak berkira pun dengan apa yang maksudnya sana dapat, saya tak dapat ke, saya akan berlapang dada dan akan cakap bukan rezeki saya. Maksudnya rezeki orang lain. Maksudnya saya akan tetapkan kat hati saya benda tu. Benda ni pun macam, sebab saya ada circle positif, maksudnya saya duduk dekat dalam circle poligami cari cinta Allah dengan Kak Yani. Jadi maksudnya Kak Yani ajar supaya, maksudnya kalau misalnya kita tak dapat, itu bukan rezeki kita, itu rezeki orang lain. Maksudnya rezeki kakak madu lah. Kalau misalnya, alhamdulillah, part dia. Kalau saya nanti adalah Allah akan aturkan untuk saya. Saya biasa akan tetapkan dalam hati saya macam tu lah. Lepas tu yang ketiga yang paling penting adalah doa. Memang saya minta doa hari-hari lah. Hari-hari saya doa supaya Allah tetapkan hati saya, buang rasa cemburu, buang rasa iri hati. Lepas tu satukan hati saya dengan kakak madu dengan suami. Itulah yang saya buat. Okey, alhamdulillah Puan. Tu hebat tu. So macam itulah kalau tips untuk kalau kita berjauhan dengan suami. So kalau kita berpoligami dan jauh dengan suami, so kita diri sendiri yang kena belajar kawal untuk perasaan kita. So kalau kita tak kawal, kita akan hanyut. So kalau itu yang tips yang macam mana Puan Akmal bagi tu, tips untuk yang berjauhan. So kalau tips yang untuk yang dekat ni, so isteri ada depan mata, isteri pertama depan mata, isteri kedua depan mata, tapi dua-dua cemburu. Macam mana nak buat? So tuan-tuan, kalau isteri tengah cemburu ni, saya bagi tips lah, saya kongsi lah pengalaman saya sikit. Kalau tengah cemburu tu, tuan-tuan tak payah cakap. Kalau bercakap tu, kalau cakap sepatah, isteri yang tengah cemburu tu dia boleh bercakap 1000 patah. So tuan-tuan takkan boleh menang dengan apa yang cuba tuan nak terangkan, apa yang nak sampaikan. Bila cemburu tuan tak payah buat apa, tuan just peluk dia je. Peluk isteri. Peluk isteri, bila isteri dah peluk dia punya perasaan api marah tu, cemburu tu dia akan beransur hilang. Sebab apa, bila orang tengah marah, kita ini ilmu psikologi lah. Kita buat suatu benda tindakan yang bertentangan dengan keadaan marah tu. Maksudnya bila dia marah, kita peluk. Dia akan cool. Dia akan automatic cool. Tapi kalau dua-dua tengah cemburu antara satu sama lain, kalau diorang ada dekat-dekat, so boleh pelukkan isteri pertama tu dengan isteri kedua tu, suruh diorang peluk. Bila diorang peluk tu, perasaan tu akan hilang. Dua-dua akan hilang. Benda tu dah berlaku depan saya lah, realiti lah. So sebelum ni isteri pertama dengan isteri kedua kita duduk serumah. So pro and con dia cepat cemburu dan cepat cool. Macam tu. Sebab nak cool dia tu bila dah nampak berlainan sikit cara dia kat rumah, masak gerbang, kita dah tahu lah tu cemburu dah. So rapatkan dorang, biar dorang dalam keadaan berpeluk, so benda tu akan hilang. Tu tips saya lah. Kalau tuan-tuan, kalau isteri tengah cemburu, cuba guna tips tu, insyaAllah boleh. Okay. So kita akan ke soalan ketiga. So kita dalam kesutukan masa kita ada 10 minit je, kita akan tinggalkan 10 minit untuk soal jawab. Okay, so kita cepat kat sini. Ini soalan yang paling senang, paling cool untuk Abang Hebat, iaitu bolehkah tuan berkongsi kenangan manis ketika menyambut Ramadan dalam suasana poligami harmoni? Okay, Tuan Hebat just kongsi
pengalaman yang sebelum ni macam mana seronoknya hidup berpoligami ni dalam keadaan Ramadan dengan Aidilfitri ni. Silakan Tuan Johan. 5 minit. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Musa. Saya kongsikan beberapa pengalaman manis lah. Antaranya saya rasa masa tahun ke-3 ke tahun ke-4 kami berpoligami, di mana saya mempunyai, dengan isteri pertama saya ada 3 anak perempuan, seorang anak lelaki yang sulung, dan dengan isteri kedua saya ada 2 anak anak dia, anak isteri pertama dan anak isteri kedua dengan bekas suami, perempuan juga 2 orang yang dah bersekolah masa tu. Masa tu saya ada 5 orang anak perempuan dan 2 orang isteri, seorang anak lelaki. Kami bertugas di Sarawak masa tu, di Sarawak. Jadi berjauhan daripada keluarga lah. Keluarga kami semua, sebab semua kita ni keluarganya di Selangor, di Kedah kan. Jadi saya ambil peluang sebab saya ada sedikit kemahiran menjahit. Saya dapat ilmu menjahit daripada mak saya lah. Mak saya guru sains rumah tangga kan. Jadi ada 1 tahun tu saya beli kain untuk saya jahit baju kurung untuk semua anak-anak saya. Seorang 2 pasang. Cuba bayangkan ada sama ada 4 ataupun 5 orang anak perempuan masa tu, dan seorang 2 pasang saya jahit sendiri daripada mula sampai habis. Okey. Memang penat sikit lah nak potong semua tu kan. Balik kerja tengah hari potong kan, sampai malam jahitnya. Risau juga, takut tak siap jalan raya kan. Tapi alhamdulillah siap juga. Bila dah siap, seronok tengok semua pakai baju sama aja, kita jahit sendiri kan. Memang antara yang manis lah itu, yang saya seronok sangat lah. Walaupun kita beraya di perantauan, dengan tak ada family semua tu, tapi alhamdulillah seronok. Kemudian bila kami berpindah ke Semenanjung semula, antara pengalaman yang saya suka adalah bila dapat beraya bersama-sama dua-dua keluarga, dan juga ada ketikanya saya dapat membawa kedua-dua keluarga beraya dengan kedua ibu bapa saya di utara tanah air. Itu antara yang seronok lah. Jadi dapat berkumpul ramai-ramai dengan adik-adik saya lain, dengan keluarga dia orang, memang seronok lah. Di mana kami, keluarga saya ni memang ada buat gathering sebelum ni. Setiap tahun kami ada buat gathering di sebelah pihak keluarga saya. Jadi setiap kali gathering tu saya akan pastikan saya bawa ke semua ahli keluarga saya. Maksudnya kedua-dua isteri kena ikut lah, sebab ni event yang di sebelah keluarga saya. Kan? Jadi masa tu memang saya akan cuba untuk mengeratkan hubungan kedua-duanya. Ada yang keruh kita buangkan. Biasalah, mana ada pasangan yang tak ada yang keruh, terutamanya pasangan poligami kan. Jadi atas suami lah, terletak atas suami lah untuk berusaha dengan bijak untuk menangani kekeruhan yang berlaku. Okey. Itu saja antara kenangan manis saya lah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Jebat. Hebat. Kita boleh tumpah baju. Sempat je Abang Jebat nak tumpah ni. Ada seminggu lagi nak raya. Sekarang baru nak tempah baju. Baju tak ada dah. Okey, alhamdulillah. Kita salah satu kenangan manis lah. Okey, kita dalam keadaan berpoligami ni. Dan soalan yang sama kepada Puan Nurul Akmal. Mungkin 1 minit Puan, kita kongsi pengalaman manis Puan dalam poligami ni lah. Apa yang Puan boleh ambil paling manis lah dalam poligami yang Puan pernah rasai. Silakan Puan. 1 minit. Okey, saya nikah dengan suami masa 2019. Lepas tu 2019 apa dah? 2018. Lupa pula. Sorry. Lepas tu 2019 tu kali pertama kami beraya lah. Pertama kali beraya, masa tu saya balik Kulai. Beraya dengan, mulanya plan nak raya dengan suami je, dengan suami dengan kakak Madu beraya kat Kulai. Lepas tu suami kata, "Kau nak balik kampung ke?" Dia kata macam tu. Masa tu saya tak pernah lagi bawa kakak Madu balik kampung.
saya macam takut jugalah penerimaan keluarga dekat Kakak Madu lah kan. Tapi saya kata tak apalah. Kita cuba je bawa Kakak Madu. Lepas tu Kakak Madu saya tanyalah macam ni. Kita nak raya mana dia janjian tu. Lepas tu saya cakap ikutlah kita balik kampung macam tu. Okeylah ikut balik kampung kan. Kat Batu Pahat sebab Kulai saya memang kampung Batu Pahat. Jadi Pak Do duduk Kulai. Kita orang balik kampung lah sama satu kereta masa tu. Satu kereta kot. Kita orang balik kampung satu kereta. Penuh satu kereta. Dengan anak masa tu baru 6 orang. Alamak. Teruskan Puan, teruskan. Dengar. Anak menjerit-jerit. Itulah cabaran. Tawaran. Suami tak ada nak urus. Kejap. Kakak dia ambil dah. Sorry, memang cabaran betul ada anak kecil. Lepas tu masa tu sebenarnya sebelum saya kahwin dengan suami, family macam tak berapa nak suka sangat lah sebenarnya. Tapi saya usahakan juga untuk suami, untuk keluarga saya terimalah. Masa tu first time balik kampung, Kakak Madu pun first time balik kampung. Ikut balik kampung, dia dah pernah datang lah kat kampung tapi first time lah nak tidur kat rumah kampung lah. Lepas tu kita orang raya sama-sama lah. Masa tu memang rasa macam meriahnya raya. Ramai, saya daripada anak 4 jadi anak 6 masa tu. Tambah lagi 2 anak suami Kak Madu. Lepas tu raya dekat kampung orang Jawa ni lain sikit. Suami dia orang Kelantan, jadi macam dia tak adalah macam ziarah-ziarah tu kurang sikit lah. Jadi macam raya tu pergi rumah nenek. Lepas tu saya macam tak adalah malu nak kenalkan suami masa tu. Kenalkan suami, kenalkan Kakak Madu. Dekat semua family tau, semua orang macam terkejut. Tapi saya macam buat relax je. Saya relax gila masa tu. Saya cakap lah ni kakak madu saya. Lepas tu semua orang macam terkejut jugalah. Macam makcik-makcik terkejut. Semua family lah yang macam makcik saudara-saudara mak semua terkejut. Tapi saya kata buat apa kita nak sorok-sorok kan. Baik kita terus terang. Masa tu mak pun macam terkejut jugalah. Mak nak terima tu macam terkejut. Lama-lama bila sebelum balik tu, maksudnya masa tu suami balik dulu kat Kulai, dia tinggal saya kat kampung dengan anak-anak supaya saya boleh beraya lagi. Dia balik Kulai dulu. Lepas tu masa sebelum balik tu mak pun masa dia berborak dengan kakak madu saya tu, dia macam rasa macam dia minta maaf tau dia dengan kakak madu. Lepas tu kakak madu macam terkejut. Dia minta maaf. Maksudnya masa silap salah faham tu, dia macam dia ingat madu ni tak bagus. Macam tu lah. Tapi macam saya happy lah bila mak terima. Okey Puan, itu kenangan yang paling manis lah yang saya sendiri bila rasa macam sebab lah. Sebab apa bila kita dapat tonjolkan bahawa sebenarnya persepsi poligami ni adalah ada yang harmoni dan ada yang tak harmoni. So kebanyakan daripada kita masyarakat kita dah terlalu banyak sangat. Dah terlalu banyak dah tepu dah dengan keadaan poligami yang kucak-kacir, yang tak ada harmoni, yang bergaduh-gaduh dengan keadaan cerita drama, movie-nya semua macam-macam lah. Tak habis juga dengan media sosial. So kita dah banyak termakan dengan benda-benda macam tu. So kita tak salahkan siapa-siapa lah. So jadi kita yang dapat bawa yang harmoni ni, kita dapat, semoga kita dapat tunjulkan persepsi yang positif yang orang tak keluar pun dalam drama. Adalah 1-2 drama lah keluar, itu pun dalam keadaan yang berani. Ini sabas kepada Puan Nurul Akmal. Bukan mudah untuk seorang ibu kandung kita untuk menerima bahawa anak dia berpoligami dalam keadaan yang harmoni. Dan seorang ibu dapat redha, itu adalah satu doa, itu adalah satu orang kata lembah syurga yang akan kita miliki. So bila dapat lihat pasangan kakak madu yang baik, soft spoken kan, ibu mana yang tak tersentuh kalau aku dapat madu macam ni pun aku seronok. Jadi memang satu kebahagiaan lah pada saya. Itu memang kenangan manis dalam poligami. Syabas, tahniah kepada Puan Nurul.
Okey, soalan terakhir lah. Ini kita punya soalan penutup. Okey, so dalam masa sama Tuan Lipat boleh lepas dan terus untuk penutup untuk soalan dan kita terus ke soalan ahli penonton kalau jika ada lah. Okey, Tuan, boleh tak Tuan nasihat sikit kepada penonton dan mungkin benda ni akan dimasuk dalam YouTube dan media sosial kepada terutama kepada suami yang tidak berlaku adil kepada pasangan, baik isteri pertama ataupun isteri kedua, ketiga dan keempat yang berlaku zalim dari segi hak, dari segi nafkah dan sebagainya, yang kahwin yang tak pernah tak nak degil nak belajar, lepas tu buat ikut cacar merba dia dan akhirnya isteri teranaya. Tuan minta nasihat Tuan kepada mereka-mereka ni. Silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan Musa. Yalah, kita faham bahawa orang berpoligami ni dia daripada pelbagai latar belakang lah. Dan keperluan pun lain, masing-masing tak sama. Okey. Tapi yang kita semua ada persamaan ialah kita ada rumah tangga, kita ada keluarga dan kita ada isteri. Okay, tak kira berapa orang pun, sama ada monogami atau poligami, kita ada isteri. Dan pada saya yang paling penting ialah sama ada monogami ataupun poligami, suami perlu berilmu. Terlebihlah pula orang yang berpoligami. Sebab berpoligami ini ilmu nak membahagikan masa, membahagikan kasih sayang, berlaku adil kedua-duanya memang memerlukan ilmu lah. Jadi saya saran kepada suami-suami yang dah pun terjebak dalam alam poligami ni, supaya cari ilmu, beli buku. Macam saya dulu, sebaik saja saya melangkah ke alam poligami, saya mana kedai buku nampak saya masuk. Saya cari buku tentang poligami. Okay, masa tu penggunaan internet masih lagi kurang, tak macam sekarang. Tahun 2002 dulu. Okay. Jadi saya banyak mengumpul buku. Okay. Saya rasa dekat 10 buah buku saya beli. Apa saja yang ada dalam buku tu semua saya baca dan saya amalkan. Baca, saya amalkan. Akhir sekali buku tu dah bila dah saya khatam semua, saya hadiahkan buku tu kepada kawan saya di Sarawak tu yang berpoligami juga. Saya hadiahkan semua. Nah, aku ambil semua. Aku dah khatam dah. Kan? Okey. Kepada suami yang berpoligami khususnya, saya nasihatkan supaya berlaku adil lah. Itu yang terbaik. Kalau kita duk sorok-sorok, menyembunyikan sesuatu, kita banyak menggunakan helah, tipu daya dan sebagainya, selalunya benda tu tak akan kekal lama lah. Tak ada benda yang kita dapat sorok selama-lamanya daripada isteri. Berlaku jujur kepada isteri. Berlaku jujur kepada isteri. Kalau kita nak isteri hormat kita, first thing yang kita kena buat ialah kita hormat isteri. Okay, kita hormat dan jangan menganiaya isteri. Tunaikan segala hak-hak dia sekadar yang kita termampu. Okey? Contohnya selain daripada hak nafkah dan zahir batin dan sebagainya, hak untuk membimbing dia. Bimbing isteri ke jalan yang betul lah. Ikut Al-Quran dan hadis. Itu antara kewajipan. Lepas tu berlaku adil tu contohnya macam saya dulu masa saya bergilir selang sehari, saya catat setiap malam yang saya bermalam tu saya catat dalam diary saya. Dalam kalender, contohnya macam 5 hari bulan isteri pertama, saya akan buat satu tik di bawah. Kemudian esok isteri kedua. Cukup bulan saya akan kira semua, siapa yang tak cukup saya ganti. Itu yang saya buat dulu lah. Jadi bila ada pihak salah satu isteri yang rasa dia macam dia dapat tak cukup, saya akan buka balik diary, mulanya malam cukup. Okay, kalau contohnya macam pergi outstation, kita ganti balik. Di mana hak dia yang kita ambil, kita wajib kena ganti balik. Kita hormat hak dia, maka dia akan hormat hak kita. Okey? Itu untuk suami lah. Kalau untuk wanita-wanita ataupun isteri, kita faham di luar sana ramai suami yang macam-macam PL. Kalau suami yang berlaku tak adil dan menganiaya isteri ni, memanglah isteri ni susah sikit nak betulkan suami. Sebab pihak suami yang kena betulkan diri, kan. Jadi isteri nak mengajar suami susah, kan. Dia kena ada teknik yang betul untuk nak mengajar suami. Contohnya macam nak mengajak suami
membuat solat secara berjemaah di rumah. Kita tak boleh paksa dia, kan? Tapi kita ajak secara cara berhikmah, kan? Bentangkan sejadah untuk dia, kita tunggu dia kejap. Tunggu dia, kalau dia kata awak sembahyang dulu, kan? Kita sembahyang lah. Tapi setiap hari kita buat macam tu, pasti satu hari hati dia akan lembut. Di mana kita mengajar dia, kita mendidik dia secara halus, tidak secara kasar. Lelaki ni pantang disuruh, pantang diajar, kan? Jadi kita buat cara berhikmah. Kemudian pesanan saya lah, sebab ada para isteri yang bertanya saya, bila dia orang tahu saya berpoligami ni, ada ramai para isteri, khususnya bekas-bekas pelajar saya yang tanya, orang lelaki ni sebenarnya dia nak apa, kan? Tujuan dia tanya tu saya faham, sebab dia ada suami, kan? Dia tanya, orang lelaki ni dia kahwin ni, dia nak apa sebenarnya? Sebab dia pun takut juga suami dia kahwin yang kedua, kan? Jadi pesanan saya ialah pada isteri, sebab kita sayang suami kita, sebab tu kita ikat dia. Saya gunakan istilah ikat ni dalam konteks lah, dalam konteks kita mengawal dia. Ikat maksudnya kawal dia. Okey, kalau kita nak ikat seorang suami, jangan kita ikat tangan dia. Maksud ikat tangan dia adalah kita halang apa dia nak buat, kita kontrol apa dia nak buat. Okey, awak buat apa? Awak tak boleh buat macam ni, awak kena buat macam ni. Tak boleh. Jangan halang dia. Dia nak pergi mancing ke, nak main golf ke, biar. Kan? Kemudian kita jangan ikat kaki dia. Ikat kaki tu maksudnya mana dia nak pergi, jangan larang. Jangan mengikut dengan CCTV. Kan? Memantau sana sini, pasang GPS dan sebagainya. Tak payah. Kan? Apa yang kita kena buat ialah kita ikat hati dia. Ikat hati dia maksudnya kita sentiasa di hati dia. Tawan hati dia. Kalau tak pandai, cari ilmu, belajar. Sekarang ni dalam Google banyak cara nak menambat hati suami dan sebagainya, kan. Bila kita dah dapat ikat hati suami, insya-Allah kalau suami tu jauh macam mana pun dengan kita, insya-Allah hati dia akan tetap pada kita. Itu pesanan saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Jebat. Itulah tips yang pada saya memang terbaik dan patut diberi peninggalan lah kepada isteri-isteri, baik pun suami yang degil dan tak nak belajar ni. Kau boleh belajar lah, sebab apa, kita hidup dalam dunia ni, semua apa yang kita buat, tindakan semuanya akan dikira, akan dihisap di akhirat nanti. So jadi kena belajar dan kena faham kelemahan dan kekurangan kita agar kita dapat perbaiki diri. Okey, soalan terakhir kepada Puan Nurul Akmam. Okey, boleh tak Puan memberikan pandangan pada isteri yang tidak berpeluang menyambut hari raya bersama suami tahun ni. So kepada isteri-isteri yang dia dah membayangkan tahun ni aku hidup, hidup aku tahun ni tak ada suami, berhari raya tanpa suami. Dia dah start kacau bilah, dia dah start mesej macam-macam lah. Dah suami kau, biasa kau hidup dengan sama, cemburu tu memang dah tu lah. Lagi-lagi bila dengar takbir raya pagi raya, menjurah air mata. So nasihat Puan lah kepada isteri-isteri yang tahun ni yang tak dapat beraya dengan suami ni, apa yang Puan boleh bantu untuk dia merawat hati pagi raya dengar takbir raya ni, macam mana? Silakan Puan, silakan. Ingat dah habis dah soalan. Okay. Okay, saya jadi tips macam mana nak bagi tahu. Sebab ini cara saya ni ganas sikit sebenarnya. Boleh. Okey, saya biasanya tak akan dahulukan emosi saya dulu. Saya akan dahulukan emosi kakak madu saya dulu. Saya akan macam, okey, kalau saya di tempat dia, macam mana? Maksudnya kalau dia macam ni, suami tinggalkan kakak madu, saya duduk di kasut kakak madu lah ni. Saya duduk tempat kakak madu, suami balik pergi dekat saya. Apa rasa? Maksudnya macam tu lah, rasanya macam mana. So sudah tentulah masa saya akan rasa sedih kan. Sedih sebab suami pergi dekat madu, balik raya sana, sedangkan kakak madu cuma ada anak. Maksudnya dia tak ada saudara mara lain,
yang dia nak beraya lah. So saya letak emosi saya di kat tempat kakak madu. Jadi macam saya pula kat sini, saya akan cakap ini tak apa, raya kan sebulan, 30 hari tu raya. Setakat raya pertama tak ada dengan suami, saya kat sini boleh raya dengan kakak saya. Saya raya kat sini dengan anak-anak saya. Maksudnya saya masih ada lagi orang yang saya, maksudnya ada keluarga lagi lah yang saya boleh pergi raya, kiranya beria, raya beria-ria ni dengan anak-anak saya fikir saya akan raya beria-ria dengan anak saya, dengan kakak saya. Tu cara saya lah. Sebab tu dia cakap saya ni, cara saya ni ekstrim sikit. Sebab saya akan ajar diri saya macam tu. Sebab saya rasa kalau mesti ada rezeki kita akan raya sama-sama. Kalau tak ada rezeki, sekarang kan zaman moden, kalau misalnya besok pagi raya tu video call lah ramai-ramai dengan kakak madu, dengan suami. Video call lah cakap selamat raya. Macam tu lah. Still lagi boleh nampak muka suami kan, still lagi boleh nampak kakak madu dengan anak-anak kat sana. Jadi macam saya rasa kalau misalnya ada rezeki yang lain kita jumpa masa tu kita akan sambut sama-sama. Maksudnya kalau tak raya pun kita orang akan buat macam tahun lepas kan tak dapat raya Aidilfitri, tak raya sama-sama. Tapi alhamdulillah masa raya Aidiladha tu dapat raya sama. Maksudnya suami saya balik masa tu saya balik kampung, suami pun balik kampung. Kita orang raya sekali lah masa kita orang ada, saya ada ni lah ambil homestay dekat Batu Pahat sebab tak nak balik kampung. Masa tu kat rumah mak ramai orang, jadi tak nak congeskan rumah mak. Jadi saya ambil homestay, duduk sama-sama satu family, tapi dekat lah nak balik rumah mak tu, dekat lah lagi. So kita orang raya sama-sama masa raya Aidiladha tu. Kita orang raya ambil gambar macam raya. Kita orang sambut masa tu lah. So kalau memang saya baca lah macam bila tak dapat beraya dengan suami ni sedih lah. Lagi-lagi kalau misalnya isteri yang disorok-sorokkan ni memang sangat sedih sebab macam tak ada hak nak beraya. Tapi itulah kita macam kalau misalnya kita nak layan sangat emosi tu, ada orang yang lagi sedih daripada tu sebenarnya. Saya lebih suka macam kita dapat raya, orang lain ada lagi yang tak dapat raya. Maksudnya kat Malaysia ni, kalau kita tengok konteks kat Malaysia ni masih meriah lagi lah pasal raya. Cuba kita tengok konteks kat negara lain yang berperang, yang tak dapat makan. Itu saya selalu macam comparekan macam tu lah. Saya ni lagi beruntung lagi ada kat Malaysia ni beraya, masih boleh beraya, sedangkan orang tempat lain tak boleh beraya. Biasa macam tu. Tu saya cakap saya ekstrim sikit dalam memikirkan beraya macam mana nak kawal emosi. Okey Puan, alhamdulillah kita dah habis dah pun. Soalan kita. So kepada isteri-isteri yang tak dapat beraya tahun ni, jangan bersedih, jangan rasa diri tu dikecilkan, disisihkan. Jangan rasa macam tu. Sebab apa? Ini adalah kata rezeki yang Allah bagi. Kalau suami dapat beraya dengan kita, itu adalah rezeki masa yang Allah tetapkan kepada isteri, kepada suami untuk beraya dengan kita, supaya apa yang kita lalui ini kita akan rasa redha dengan apa yang Allah tentukan. So kita kena belajar diri untuk bersyukur. Walaupun kita tak dapat beraya, seorang kita ada suami, seorang kita ada orang yang sayangkan kita. Dan kepada suami yang tak dapat beraya dengan isteri yang satu lagi itu, saya nasihatkan kepada tuan-tuan, telefon isteri, ambil satu masa sekejap pun tak apa, dalam setengah jam ke, berborak kita, ambil masa sekejap untuk orang kata membeli jiwa isteri yang berjauhan tu, supaya dia tak terasa terlalu sedih pagi raya tu tak ada. So cubalah beli jiwa tu bercakap kan, supaya bila letak telefon tu isteri tu boleh tersenyum. Ya Allah ya Tuhanku, walaupun kau tak bagi aku beraya, tapi suami aku telefon aku pun dah dapat menyejukkan hati aku. Alhamdulillah. So jadi saya dengan ini saya membuka soalan kepada semua 30 orang kita ada dalam ni.
kita ada 30 orang termasuk saya. Puan-puan, tuan-tuan boleh bertanyakan soalan kepada Tuan Jebat, Tuan Syarif kita, ataupun Puan Nurul Akmam, ataupun kalau nak tanya soalan kepada saya pun boleh, tak ada masalah. So saya buka soalan, boleh tuan kalau tak nak tengok gambar, nak keluar suara pun tak apa, tak ada masalah. Kalau agak suara pun malu, boleh tulis. Boleh tulis di ruang komen dan saya akan bacakan. Silakan. Kita ada dalam 10 minit je. Kita habis insyaAllah 11.25. Silakan jika ada soalan, kita nak sambut raya ni macam mana kan. Mungkin ada yang confuse nanti macam mana pula raya ni kan, dengan COVID lagi kan, dengan tak ada suami lagi, macam itulah. So kalau ada silakan. Kalau ada yang nak bertanya ke pasal hari raya ni macam mana kan. Saya tahun ni ikutkan giliran saya. Saya balik Muar, saya orang Johor. So isteri pertama orang Kelantan, isteri kedua orang Ibu Tebal, Penang, diorang semua utara, saya seorang selatan. So tahun ni ikutkan balik ke Muar. Tapi sedih tak boleh rentas negeri, so tak dapat lah. So ada ke soalan? Saya buka. Kat dalam ni dia tak ada angkat tangan, dia just buka je. Tuan Musa. Ya saya. Ya Tuan. Tadi saya ternampak di skrin saya lah, terlintas satu teks. Saya tak pasti daripada siapa. Dia minta bagaimana cara nak ikat hati suami. Ya, teruskan Tuan. Yalah kadang-kadang orang kata kita ni pandai je bercakap tapi tahu ke cara dia kan. Betul. Nak ikat hati suami, saya tak kata benda tu senang kan. Benda tu memang ada seninya. Isteri nak menambat hati suami ni ada seninya. Suami pun nak menambat hati isteri supaya kurang rasa cemburunya, ada seninya. Kan? Okey, untuk isteri yang nak mengikat hati suami, yang nak ikut tips saya tadi ni, supaya jangan ikat tangan, jangan ikat kaki, tapi ikatlah hati suami. Tip yang paling senang ialah apa yang Quran dah senaraikan. Buat apa yang suami suka, apa yang dia suka kita layan je. Dia suka motor, kita pun terpaksa minat motor juga. Dia suka burung, dia suka bela burung, kita pun buat-buat minat lah sama. Paksalah diri tu minat juga kan. Ikut je apa kehendak dia, apa minat dia kita follow je. Jangan kita bangkang kan. Ini banyak isteri yang dia suka bangkang. Bangkang tu yang susah. Macam mana nak melekat di hati suami kalau kita asyik bangkang dia je kan. Jadi yang kedua ialah kita buang apa tabiat yang dia tak suka. Contohnya dia tak suka kita pakai bedak sejuk. Janganlah pakai depan dia. Nak pakai juga pakai masa dia tak ada. Contohlah. Dua tu tips dia. Buat apa yang dia suka, buat banyak-banyak. Buat selalu, buat banyak-banyak apa yang dia suka. Yang dia tak suka, jauhkan diri. Dan yang ketiga ialah selalu minta maaf dengan suami. Jangan ego. Okey, buang ego tu, minta maaf. Kalau boleh sebelum tidur tu, abang maafkan saya, redakan hidup saya ni supaya saya dapat masuk syurga ke apa kan. Contohnya, setiap malam buat macam tu, rendahkan diri, insya-Allah suami akan lembut dengan kita, akan sayang kita sampai bila-bila. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Jebat. Tu soalan daripada Puan Nur Azmah sebenarnya. Dia tanya macam ni nak ikat. Kalau macam saya jawab, isteri saya diikat hati saya dengan masakan. So dia masak sedap-sedap. So bila saya lapar, saya ingat diorang. Saya pula berbeza sebab isteri saya nak ikat saya dengan masakan susah. Sebab lidah saya ni semua jenis masakan saya makan, saya tibai je. Tak ada yang sedap dan tak sedap. Cukup rasa saya tibai je. Semua saya tibai. Senang isteri Tuan Jebat ni, tak boleh nak risau. Lidah senang je nak tibai. Semua masak pun nasi telur pun saya makan je. Senang. Okey. Tuan Amirul. Okey, Tuan Amirul dia ada soalan kat sini, saya bacakan. Isteri kedua saya aksiden. Dua-dua tumit patah. Boleh kata tiap-tiap malam dia akan sedih sebab sakit kaki dan masih tak boleh jalan. Dua-dua kaki kena operate, masuk besi. Kami tinggal sebumbung, seorang tingkat atas, seorang tingkat bawah. Bila tiba giliran isteri pertama, isteri kedua akan jadi down sikit. Saya risau. Isteri pertama terasa, bila isteri kedua mood swing sikit. Ada apa-apa nasihat tak? Okey. Siapa nak jawab soalan ni?
Tuan Jebat nak ke? Tolong jawab soalan Encik Amirul ni. Dia tanya bila isi mood swing sikit ada apa-apa macam mana nak nasihat, minta nasihat untuk yang kalau isi mood sebab Encik Amirul ni dia baru 3 bulan dalam poligami. So pada saya dia baru nak mengharungi fasa pertama lah ni. Ni kira fasa pertama dalam poligami lah. So silakan Tuan Ibat. Okey. Terima kasih kepada soalan Encik Amirul. Dia Pada minta nasihat. Nasihat macam mana nak bila sebab isteri dia tengah aksiden, dia patah masuk isi. So sekarang dia perlukan perhatian lebih lah. Jadi bila penggiliran tu berlaku cemburu lah. Jadi macam mana nasihat Tuan kepada dia lah sebagai seorang suami. okey. Kita sebagai suami khususnya yang berpoligami ni, jangan kata dalam keadaan yang Cik Amirul gambarkan tadi. Dalam keadaan biasa sekalipun yang normal, tak ada accident, tak ada sakit, tak ada apa pun, kita nak bahagikan masa dengan adil pun susah sebenarnya. Ada cabaran, ada suami yang ikut cakap isteri pertama, ada yang isteri kedua ikat dia, kan, tak bagi balik rumah kakak madu dan sebagainya. Jadi pada saya, dalam konteks berlaku perkara yang tidak kita ingini macam ni, sebab benda ni bukan kita minta, Tuhan yang bagi, Allah yang bagi. Dan benda ni bukannya berlaku setiap hari. Ada sampai masanya akan berlaku. Kita tak tahu bentuk macam mana ujian Allah yang bagi ni kan. Yang Allah bagi ni. Jadi dalam konteks ini pada saya suami perlu bijak untuk mentarbiah kedua-dua isterinya. Sebab dalam keadaan macam ni memang masa tu isteri kedua dia yang dalam kemalangan tu memerlukan masa yang lebih dalam keadaan dia sakit, kan? Jadi di sini tolak ansur daripada isteri pertama tu sangat perlu. Jadi suami tu kena main peranan kepada isteri pertama macam mana nak dapatkan, nak beli jiwa dia ni, nak lebihkan masa di sana. Sebab dia lebih memerlukan masa tu. Contohnya mungkin dia tak ada anak yang boleh bantu dia. Kalau ada anak tak apa, kan? Dia tak ada siapa dah, memang ada kita je. Jadi kita lah terpaksa uruskan dia untuk bergerak dan sebagainya. Lagi bagus kalau suami tu dapat buat sehingga kakak madu dia sendiri sanggup untuk tolong dia. Tak apa, masa tempoh dia sakit ni tak apa, kita tinggal serumah. Contohnya, kita tinggal je di rumah isteri kedua ni, isteri kedua abang ni, kita uruskan dia sampai dia sihat esok, insyaAllah, dan Allah akan bagi rezeki kepada kita lebih lagi pada itu. Itu, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Jebat tentang nasihat tu. Okey, saya nak cuba tambah sedikit lah kepada Tuan Amirul, Cik Amirul ni. Okey, macam saya, pengalaman saya waktu ketika isteri dalam keadaan berpantang. So bila berlaku keadaan berpantang tu, berpantang bersalin anak lah. Jadi perhatian tu lebih. So akan ada salah seorang akan tersinggung kenapa lebih kasarnya ini dan macam-macam lah. So situasi dia lebih kurang sama. Jadi saya buat apa yang tuan boleh ambil pendekatan ni, bawa kedua-dua isteri, jumpa ataupun salah seorang, cakap seorang-seorang pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak boleh, tak selesa berdua, cakap seorang-seorang pun boleh. Okey, tuan kena bayangkan kat dia, bagi tahu apa yang berlaku kepada isteri yang aksiden tu adalah takdir yang dia kena lalui, ujian dugaan yang dia kena lalui. Hari ni hari dia. Kita tak tahu hari kita ni bila. Mungkin esok lusa kita pula ditimpa oleh musibah, mungkin kita pula diuji dugaan dengan aksiden ke lupa dan sebagainya lah. Jadi bila seseorang tu berlaku musibah, kita bantu dia. InsyaAllah esok lusa bila kita pula, giliran kita pula Allah uji, orang akan bantu kita. So tuan ambil pendekatan kat situ, tarbiyah ikut kesedaran supaya isteri faham. Oh, hari ni hari dia, takkan aku nak pentingkan diri aku. Esok-esok kalau aku pula sakit, macam mana? Tak ada orang nak minta tolong, aku hanya boleh minta tolong kat dia. Jadi bila isteri faham keadaan situasi tu, dia akan berlembut hati. Okeylah, tak apalah, isteri aku, madu aku sakit. Tak apa, abang pergi bantu abang. Abang bantu dia, so kalau ada masalah ke apa nak saya bantu pun boleh. Saya boleh bantu. So sebab dia akan fikir, kita hidup dalam dunia ni, kita tak tahu nasib kita esok hari. Kita tak dapat,
kita tak dapat tahu esok hari kita macam mana. Ke kita lumpuh separuh badan ke apa ke, anak kita sakit, kita pun tak tahu. Jadi benda tu kita kena berwaspada. So bila nasihat saya juga kepada isteri-isteri, suami-suami kat luar sana, kita jangan mengata bila seseorang tu musbat alang kau mencari sikit pun kau dah nak ni. Esok-esok Allah bagi benda sakit apa yang kita cakap kepada sipulan-sipulan tu kepada kita, baru kita akan tertidur. Oh macam ni lah apa yang aku cakap tu Allah balas sebalik kat aku. So jadi kita kena fikir hari ni hari dia sakit, Allah timpakan dugaan, Allah timpakan kesusahan kat dia. Esok lusa mungkin aku pula, giliran aku pula. Jadi takkan aku nak apa yang aku depan mata ni adalah ujian untuk aku. Adakah aku nak biarkan ataupun aku nak tolong? Jadi kat situlah Allah uji kat kita, Allah uji hati kita. So sedikit itulah pandangan saya yang saya boleh kongsi. Okey, Puan Anissa, saya serahkan semula forum ini, penutup forum ini kepada Puan Anissa. So apa yang baik datangnya daripada Allah dan apa yang kekurangan itu datang daripada kekurangan kita sebagai manusia yang lemah. Okey, saya serahkan kepada Puan Anissa. Tuan Syahid ada nak kongsi sedikit. Boleh Tuan Syahid? Silakan Tuan Syahid. Tuan Syahid nak berkongsi sedikit. Okey. Ini Tuan Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Presiden kita. Okey, silakan Tuan. Nampaknya ada 3 minit sebelum 11.30. Saya cuma nak kongsi tips je. Kalau boleh, Ramadan ni adalah sebenarnya bulan yang ataupun hari yang terbaik sebenarnya untuk merapatkan isteri-isteri, bukan saja isteri-isteri, malah anak-anak, malah kita juga merapatkan diri kepada Tuhan. Mungkin salah satu cara untuk kita rapatkan isteri-isteri ni adalah contoh guru saya sendiri, macam saya punya mentor lah, macam Ustaz Imran misalnya. Dulu dia pernah nasihatkan saya supaya makan tu guna talam. Contoh anak-anak sekarang COVID ni tak boleh lah dengan orang luar kan. So dalam rumah je lah. Kita beli talam tu makan berempat, berlima macam tu. Kena cari talam yang besar sikit lah. Kami juga pernah makan ambil meja Jepun tu, buat letak apa, plastik, makan macam style shell out macam tu. Pada PKP tahun lepas, kami pernah makan dengan cara bentang plastik style Arab tu, panjang sampai ke sana. Jadi benda tu sebenarnya dia simple, tetapi dia fun. Dia rasa something. Kita rasa ramainya anakku rupanya, macam tu lah. Okay. Jadi mungkin itu juga salah satu cara untuk mempertautkan hati. Yang kedua adalah 10 Ramadan yang tak akhir ni, kalau macam dulu sebelum PKP, saya selalu juga pergi ke Masjid UIA. Saya akan beriktikaf dekat sana. So kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan poligami yang ada masalah poligami ke, misalnya saya minta macam dia datang ke masjid, so kita sembang lah, nasihat apa sebagainya, dan tidur, lepas tu iktikaf sama-sama, kemulai sama-sama, macam tu. Jadi ambil peluang ini adalah untuk kita, khususnya kaum lelaki lah, untuk kita perbaiki kita punya rohani kita lah. So itu antara perkara yang boleh dibuat. Dan akhir sekali, berkenaan dengan krisis. Krisis rumah tangga berpoligami ini biasanya berlaku di kalangan orang yang mempunyai masalah isteri disorok-sorokkan. Biasanya suami tidak berterus terang. Itu yang selalunya berlaku. Dan pernah satu ketika 3 tahun lepas, rumah kami pernah dihadiri oleh seorang perempuan yang isteri kedua yang perutnya mengandung, nak bersalin bila-bila masa, tetapi suaminya terpaksa balik ke rumah beraya dengan isteri pertama sebab nak redakan pergaduhan. Jadi menyebabkan isteri ni dia tak boleh nak balik mana, sebab dia balik rumah mak bapak dia, mak ayah adik-beradik dia boikot dia. Dia nak balik rumah isteri pertama dia, madu pertama lagilah benci dia.
nak balik rumah keluarga suami dia buang dia. Jadi dia tak tahu nak pergi mana. So dia datanglah rumah kita orang. Tetapi lastly suaminya tu adalah datang jugalah ambil dia. Jadi kesimpulan yang saya nak cakap ialah sekiranya kalau kita ada masalah-masalah yang macam ni, kawan-kawan yang ada masalah macam ni, bagi tahu kepada pertubuhan supaya boleh buat sesuatu lah. Maksud saya yang melibatkan macam di boykot macam ni, yang hidup seorang-seorang ni, kita kena bantu. Kita tak boleh duduk diam-diam. Bahaya lah dari segi nyawa dan sebagainya. So itu saja. Maaf ambil masa yang banyak. Saya serahkan kepada Tuan Musa dan juga Puan Hanisa. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Syahid, Tuan Presiden Pertubuhan Poligami Harmoni kita. Okay, itu salah satu pengalaman Tuan Syahid lah berkaitan dengan tu. So kalau ada tuan-tuan kalau ada masalah raya tahun ni tak best, boleh datang Tuan Rumah Syahid dekat Rawang. So dia ada 4 buah rumah, ikutlah mana-mana rumah nak raya. boleh makan rendah itik. Rumah dia tu. Okey, Puan Nisa, saya serahkan semula. So, terima kasihlah. Itulah daripada saya sebagai moderator untuk forum ni. So, terima kasih Puan Nisa kerana memberi peluang kepada saya untuk moderator untuk forum. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Musa mengendalikan forum kita pada malam ini. Alhamdulillah banyak input yang saya dapat. Saya percaya semua ahli-ahli perempuan yang berada di sini mendapat banyak input. Saya terasa walaupun saya dah lama, tapi saya rasa saya mendapat banyak perkara baru yang saya boleh amalkan dalam usrah kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pada malam ini. Tadi kita lupa nak buka majlis kan. Apapun, semoga Allah berkati kita, rahmati kita, menunjukkan kita ke jalan yang betul dan benar sehingga ke akhir hayat kita. Semoga Allah, kita doakan semoga Allah sentiasa memandu kita dalam setiap detik kehidupan kita, seperti mana hadis Nabi yang selalu Nabi minta kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, Tuhanku ya Maha Hidup, engkau jangan biarkan aku membuat keputusan atas setiap detik, walaupun membuat keputusan kepada diriku sendiri walaupun dengan sekelip mata. Jadi kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah tunjukkan kita di setiap detik kehidupan kita, di setiap perjalanan hidup kita, di setiap nafas kita untuk sentiasa bersama dengan Allah, sentiasa dalam petunjuk Allah. Moga-moga kita mendapat syurga Firdaus, syurga yang tertinggi insya-Allah. Itu saja pada saya. Mohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap. Semoga insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk siri usrah gabungan yang akan datang, yang mana usrah gabungan ini akan diadakan mungkin 3 bulan sekali apabila setiap ahli telah melalui fasa-fasa usrah yang telah ditetapkan. Kita ada usrah grup isteri pertama, ada usrah untuk yang kami telah tetapkan, usrah isteri pertama, usrah isteri kedua, 3, 4, usrah untuk suami, insya-Allah. Jadi bila kita setelah mungkin 2 atau 3 bulan kita akan adakan satu usrah gabungan. Insya-Allah semoga bermanfaat semua pada malam ini. Saya ucapkan kita tutup majliskah dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.